surat yang ke-7, baris yang ke-14 di penataran. Muka surat yang ke-7, baris yang ke-14 di atas. Maka hasilnya bahwasanya fardu ain, garis perkataan fardu ain garis fardu ain, kewajiban tertentu maka diletakkan di atas tiap-tiap seorang. Fardu ain, fardu kewajiban, ain diri, kewajiban diri atas tiap-tiap seorang yang mukallaf. Mukallaf ini ialah istilah fiqh. Mukallaf, maksud mukallaf ialah aqil baligh. Mukallaf maknanya orang yang berakal dan orang yang baligh, itu mukallaf. Wajib, berkewajiban atas tiap-tiap diri. Kewajiban atas tiap-tiap diri, tak boleh nak tumpang orang lain. Atas tiap-tiap mukallaf. Kewajiban apa? Mengetahui dalil ijmali. Mengetahui dalil ijmali. Dalil ijmali itu dari bawah, jangan lupa, jangan jumpa kataan dalil ijmali sebelum ini. Dalil secara umum. Dalil ijmali ialah dalil secara umum. Setiap diri kewajiban atas setiap diri, atas tiap-tiap seorang yang berakal dan yang telah cukup umur. Cukup umur ini berlaku dengan 5 sebab. Kita tengok lagi, salah satu dari 5 sebab. Seorang yang mukallaf, masuk mukallaf, aqil baligh, wajib mengetahui dalil umum, dalil ijmali. Maka lepaslah ia daripada taklid. Dia tahu dalil ijmal, dalil umum, dia tak dipanggil lagi taklid. Taklid juga dengan terlupa dengan taklid adalah istilah. Taklid ialah mengikut tanpa mempunyai hujah. Taklid ikut tanpa ada hujah. Ada orang yang boleh faham dalil ijmali, dia keluar daripada taklid dan masuklah dia kepada tahqiq, dan masuklah dia kepada tahqiq. Guys, perkataan tahqiq, berkeyakinan ataupun keyakinan. Tahqiq itu keyakinan. Faham dalil ijmali, dalil umum, mengeluarkan dia daripada istilah taklid. Dia tak dipanggil orang yang bertaklid.
masuk beristilah tahqiq yang dia sudah yakin, masukkan orang yang yakin. Kalau dalam hubungan dengan Allah, pentingnya iman dia itu iman yang yakin, bukan iman taklidah. Maka dalil ijmali itu, ya, contohnya dikatanya tanda ada Allah Ta'ala itu wujud alam atau alam ini, ya, dikatakan garis bawah, bukan dikatakan. Maka dalil ijmali itu dikatanya itu garis bawah. Tulis dikata, baca dikata, maksudnya difahami, dia faham tanda ada Allah Ta'ala itu wujud. Kalau wujud ada alam atau alam ini, dia faham. Sudah hafal tak faham langsung, masuk taklid, dia faham umum. Adanya Allah, dalilnya ada alam ini, ataupun adanya alam ini menunjukkan adanya Allah. Sebab Allah yang menjadikan. Itu kira-kira. Tapi kalau ramai orang bagi hujah ya, dengan dia apa? Dia hujah, tak dapat lepas, tak masuk. Dari ijmali dia boleh faham juga. Adanya alam menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Allah yang menciptakan alam. Kita tengok lagi. Maka tiap-tiap ditanya daripada dalil satu daripada sifat, satu sifat daripada sifat 20 ini, bila orang tanya ya, maka tiap-tiap ditanya, tiap-tiap dari bawah. Maka apabila tiap-tiap di situ maksudnya apabila, maka apabila ditanya daripada dalil satu sifat, maksudnya mana sifat, satu-satu cakap orang dulu, cakap kita mana sifat daripada sifat 20 ini. Apa dalil Allah itu melihat dikatakan tanda ada Allah Ta'ala, dikatakan jawabnya, maka dijawabnya alam ini. Tanya dari sifat alam ini, apa dalil Tuhan berkata-kata ada dengan alam ini? Apa dalil Tuhan melihat ada dengan alam ini? Semua alam ini, mudah ada yang betul, tapi dia faham Rasul Allah yang mencipta. Macam mana tuan-tuan boleh timbul dalil ada alam ini sebagai dalil kepada tiap-tiap sifat Allah? Macam mana tuan-tuan boleh ulama menyebutkan kepada kita dalil mana-mana sifat Allah itu ialah ada alam ini? Contohnya tuan-tuan, apakah dalil
alam ini ada alam ini. Macam mana nak hubungkan mendengarnya Allah dengan adanya alam ini? Macam ni, tuan yang boleh timbul dalil ada dalam ini. Mendengar itu merupakan sifat kesempurnaan. Mendengar itu sifat kesempurnaan. Lawan kepada mendengar ialah sifat kekurangan. Jadi kalau Allah tidak mendengar, maksudnya Allah itu tuli. Bila Allah itu tuli itu sifat kekurangan. Jadi Allah itu serba kekurangan. Bila Allah itu serba kekurangan, macam mana boleh nak jadikan alam? Tiba-tiba alam sudah ada. Itulah menunjukkan Allah itu mendengar. Ya, para ulama mengajar kita begitu. Itu yang kata dalil alam ini dari alam ini. Sifat berkata-kata. Apa dalilnya? Selain daripada dalil Al-Quran, apa dalil akal? Okey. Berkata-kata merupakan sifat kesempurnaan. Lawannya ialah keluh bisu. Keluh bisu itu ialah sifat kekurangan, sifat kelemahan. Kalau sekiranya Allah tidak bersifat dengan berkata-kata, sudah tentu Allah bersifat dengan keluh dan bisu. Sifat keluh dan bisu itu ialah sifat kekurangan. Maka Allah itu serba kekurangan. Allah itu lemah. Kalau Allah itu lemah, Allah itu serba kekurangan, bagaimana Allah boleh mencipta alam ini? Padahal alam ini ada. Siapa buat? Orang lain tentulah. Maka tentulah wajiblah Allah itu bersifat dengan kalam. Yang boleh mari dalil ada pun alam ini, dalil tidak pun alam ini, dalil baqa pun alam ini, dalil mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi pun alam ini. Apa maksud mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi? Maksudnya bersalahan Allah dengan setiap yang baru. Tuan-tuan, dan apa dalilnya? Baharu alam ini. Kenapa? Kalau Allah sama dengan alam ini, menunjukkan dia makhluk. Kalau dia makhluk, tentu dia lemah. Kalau dia lemah, tentu dia tidak boleh menciptakan alam ini. Tiba-tiba alam ini ada. Siapa cipta? Orang lain tentulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sabitlah Allah itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadi. Itu yang pertama kita faham. Alam ini bahawa kita kebudayaan alam ini ada ini. Okey, balik kepada kita aja. Maka tiap-tiap ditanya, maka apabila ditanya daripada dalil satu sifat, mana sifat, satu itu maksudnya mana sifat. Dari sifat 20 ini, maka dijawabnya dalilnya alam ini atau makhluk ini. Dalilnya apa dalil sifat? Makhluk ini dari alam ini. Padahal lepas dia daripada mentaqrir
berdalil kecuali dia dalil kecuali semua tak dapat nak ulang kelemahan akal yang selalu kita sebut. Saya ni faham tapi nak cerita tak lagi. Itu dalil kecuali kan? Faham tak faham? Nak cerita tak lagi. Itu dalil kecuali dia. Bukan tak faham, nak cerita ya? Bertanya tak lagi. Kita dia apa kan? Dalil Tuhan kini melihat alam ini ya? Tuhan dan kita. Betul itu. Dalil kecuali ya, telah mengeluarkan daripada istilah taklid, mana iman dan kepahaman ya, pegangan yang tentang ketuhanan dan pegangan yakin, bukan taklid. Yang kedua, wajib kifayah itu. Alhamdulillah.